Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 5 Zulhijjah 1442 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24. Surah ke-24, juzuk yang ke-18. Sambungan kita bermula ayat 58. Ayat 58, 59 dan 60, insya-Allah. Jadi pelajaran kita pada kali ini hukum istizanul aqarib. Hukum orang dalam rumah minta izin nak masuk ke dalam bilik. Hukum yang lepas berkaitan dengan orang dari luar rumah. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan masuk rumah orang bukan rumah kamu. Kemudian taujihat ilahiyah, Allah SWT ajar kepada kita dalam ayat ini hukum ahli keluarga yang sudah berada dalam rumah. Dari kalangan anak-anak kita, kanak-kanak, khadam-khadam, hamba-hamba, bagaimana mereka nak hantar, nak bagi khidmat contohnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu mereka tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam bilik tuan ataupun ibu bapa kecuali dengan izin. Dengan izin. Mana kita minta izin dulu. Jadi alhamdulillah hukum kita ini hukum istizanul aqarib, ahlul bait. Hukum ahli keluarga yang berada dalam rumah minta izin nak masuk dalam bilik. Kemudian diikuti dengan adab mendidik anak-anak. Wa idza balagal atfal. Kemudian hukum yang ketiga kita akan bincang tentang pakaian nenek-nenek, opah-opah yang sudah tua, tak ada semangat lagi nak mencari cik abang. InsyaAllah ini di antara perbincangan yang kita akan bincangkan dalam siri ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita kata Alhamdulillah. Surah An-Nur ini banyak pelajaran tentang kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dan juga kenegaraan. Mana bukan saja, jadi Islam itu dia mula daripada mana? Mula dari kita. Kita baikkan kita dulu, kemudian keluarga kita, kemudian ahli masyarakat kita, kemudian naik negara. Sebagaimana kata di para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana perangai kamu, begitulah Allah lantik. Allah hantar mari ketua kamu. Jadi kita tak rapat dengan Allah, kita macam-macam kita punya kerana, maka Allah hantar mari pemimpin-pemimpin ataupun orang yang nak jadi pemimpin ni, begitulah perangai dia. Kita kata lebih kurang ya puak kita ni. Sama jugalah dalam keluarga tu. Kita muhasabahlah diri kita. Maknanya bila kita baik, insya-Allah keluarga juga baik. Cuma adalah kadang-kadang sebagaimana kata di likulli qa'idatin syaz. Setiap kaedah umum tu ada benda syaz, benda yang ganjil. Macam Allah gambarkan keluarga Nuh, kan, keluarga Lut. Itu sebab itu menunjukkan bahawa kuasa ini duduk di
kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa Nabi itu sendiri untuk memberi hidayah pimpinan kepada keluarga masing-masing. Tapi kerja kitanya mendidik, menyampaikan, berdakwah kepada semua untuk menjadi manusia yang terbaik, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dan disukai oleh makhluk-makhluk di atas dunia ini. Baik para pelajar, kita mula dengan baca ayat dulu. Tengok ayat 58, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 749. Tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 749. Semua tafsir Al-Mushaf, tengok surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 58. Ayat 58. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Balik semula kita kepada ayat 58. Ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Wahai orang-orang yang beriman, ini etika akhlak rumah orang beriman. Dan rasanya orang tak beriman pun dia malu juga, kan? Ada sifat malu, nak tayang-tayang semua kepada orang. Wahai orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu. Zaman dulu ada hamba. Zaman sekarang ni ada bibi, ada pembantu, kita kata tak sama. Darjat pembibi dengan pembantu dengan hamba-hamba yang dimiliki oleh tangan. Maknanya di bawah kuasa kita.
Sebab mereka itu hamba. Hamba ni dia ada akta khas. Dia punya batasan aurat dia berbeza. Dan dia dapat bergaul dengan toke-toke dia pun lain, kan. Maka kita jangan guna ayat hamba ni kepada ayat pembantu rumah. Cuma dalam siri yang lepas, dalam bab aurat, ana peringatkan kepada muslimin dan muslimat supaya muamalat kita dengan bibik-bibik yang ada di rumah supaya bermuamalat dengan muamalat seorang ajnabi. Muamalat al-ajanib, orang asing dalam rumah kita. Jadi jangan kata dia pembantu rumah saya tu boleh keluar bebas dengan pakai t-shirt je yang perempuan, pakai seluar je, tudung kepala tak ada, atas dalasan dia ni pembantu rumah. Kita kata pembantu rumah, tapi kalau dia tu seorang Islam, Muslimah, wajib dia kena tutup aurat. Bukannya boleh bebas macam tu, dia bukan hamba. Ayat ini Allah sebut siapa dia? Allazina malakat aymanukum, iaitulah orang-orang hamba-hamba yang kamu miliki. Jadi darjat hamba tak sama dengan bibik. Jangan samakan sekali-kali. Cuma ada beberapa perkara yang boleh kita muamalah dia tu kepada muamalah kepada orang pembantu rumah kita. Contohnya dari sudut makan minum, kalau kita makan apa yang kita kena beri juga kepada mereka yang kita makan. Dari sudut ihsan, itu sama. Atas rasa kemanusiaan sama, tapi hukum hakam berbeza. Itu orang yang pertama yang kita kena peringatkan. Yang kedua, wallazina lam yablughul huluma minkum. Dan orang-orang yang belum balik dari antara kamu. Maknanya anak kita, cucu kita, kanak-kanak yang belum balik. Yang belum balik, lam yablughul hulum. Mana orang yang belum balik. Al-hulum, dia kata al-atfal ghairul balighin. Kanak-kanak yang belum balik. Hulum dengan mana ihtilam. Dengan mana bermimpi. Kita kan salah satu daripada tanda seorang kanak-kanak itu sudah balik, di antaranya dia bermimpi. Orang panggil mimpi basah. Mimpi basah. Yang kedua, al-imbat. Tumbuh dah dia punya misai dah naik dah. Bulu hari-hari sudah ada. Itu di antara tanda. Kemudian tanda lagi dalam mazhab Syafi'i menetapkan 15 tahun umur. Umur dia 15 tahun, itu sudah dikira balik. Wanita ada tambahan lagi, dia keluar haid, maka itu sudah balik. Maknanya dalam ayat ini, secara ghalib ialah, kenapa Allah Ta'ala sebut balik, dengan mana hulum sudah bermimpi, li'annahu aqwa dalailuhu, dalil yang kuat menunjukkan kepada budak ni sudah balik, walaupun sebelum umur 15 tahun, iaitulah bermimpi. Ada yang nama kata, ia belaghul hulum, mana sudah sampai umur boleh balik. Menarik juga ni. Sampai umur yang sudah boleh balik, kita kena jaga dia. Tak boleh lagi dia bebas masuk dalam rumah, pergi sana sini, tengok waktu-waktu yang tertentu. Maka kita kena jagalah anak-anak kita dalam suasana yang begitu. Baik. Siapa orang ni? Hamba-hamba kita. Dan kanak-kanak yang belum balik. Maknanya belum sampai kepada umur boleh balik. Sekarang ni jangan main budak-budak, bahaya. Kalau dia masuk bilik ibu bapa tengok benda-benda yang tak sepatut dilihat, kan? Maka ayat ini, para pelajar sekalian, kata Al-Imam Ibnu Katsir, hazihil ayatul karimah, ayat ini menunjukkan adab istizanul aqarib. Minta izin nak masuk dalam bilik bagi kaum keluarga yang sudah ada dalam rumah kita. Ayat yang lepas, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, ayat 27 yang kita dah bincang dulu, bayyana hunaka, hukum di sana hukum umum. Orang-orang yang lain yang luar rumah nak masuk rumah kita, itu adab istizan min kharijil bait, dari luar rumah. Ini ada istizan dalam rumah.
Tak kira lah. Hamba-hamba kamu, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, orang-orang dewasa dalam rumah, an yasta'zinu, adalah dia minta izin sebelum masuk ke bilik kamu. Maknanya kalau anak nak masuk bilik ibu bapa, kena ketuk pintu. Tengok dulu. Mak, mama, umi, daddy, kena ada panggil. Jangan masuk rempuk. Kebetulan mak dia terlupa kunci pintu. Dia masuk, yalah orang tua dalam bilik. Waktu rehat pula kan. Jadi macam-macam benda yang boleh berlaku. Insiden-insiden, kata orang-orang muda ni, dibimbangi berlaku adegan yang tidak sepatut dilihat. Adegan yang tidak sepatut dilihat oleh orang lain. Baiklah para jemaah sekalian, itu aja. Perbahasan ulama ada mengatakan nasih mansuh, kita kata kita ambil yang sahih lah. Kan? Maka ada beberapa cara istizan. Cara istizan yang mesti kita kena buat, iaitu ketuk pintu. Ketuk pintu. Ataupun salam. Assalamualaikum, mak. Abah. Jadi sekurang-kurang kita kata. Maknanya biar ada isyarat. Isyarat istizan nak minta izin. Minta izin nak masuk. Jangan terus buka pintu, orang panggil serbu masuk. Itu tidak dibenarkan. Allah sebut di sini salasa marrat. 3 waktu. Salasa marrat dengan makna 3 waktu kita kena masuk. Salasu marrat, maka salah satu marrat dengan makna awqat min sa'atil laili wan nahar. 3 waktu, 3 masa ini, masa Allah Ta'ala sebut di sini 3 masa. Tetapi masa itu itulah masa kita berehat, waktu kita buka pakaian. Nanti kita pergi. Ayat seterusnya, Allah sebutkan masa itu sendiri. Yang pertama, min qabli salatil fajr. Masa yang pertama, iaitu sebelum solat subuh. Biasanya orang bangun daripada tidur, mereka ini nak tukar pakaian, mungkin kita buka baju, buka apa ni, tukar pakai tuala je kan, sebab nak pergi ke tandas, mandi, nak tukar pakaian, nak solat subuh. Satu waktu, maknanya selepas bangun dari tidur. Kenapa dia tak sebut malam? Biasa malam orang nak tidur dia kunci pintu, kan? Malam nak tidur biasanya kita kunci pintu, tutup lampu. Jadi anak-anak pun tak akan marilah, dia tak akan rempuh masuk pada waktu itu. Waktu yang kedua, وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ. Dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Biasanya tengah hari ni orang balik kerja, dia nak berehat, dia panggil waktu qailulah. Dalam bahasa Arab kata qailulah, qah dengan q, qaf. Qailulah ni waktu orang tidur sekejap tengah hari, orang balik penat-penat, dia akan buka baju. Tidur terguling tanpa pakaian, ataupun pakai seluar pendek ya. Ataupun begitulah keadaannya, maka jangan masuk waktu ni. Yang ketiga, wa min ba'di salatil isya. Dan selepas solat isya. Solat isya ni biasa kalau orang nak tidur, bila orang nak tidur, dia buka lah pakaian dia tu. Ada setengah orang ni pakai baju tidur yang nipis-nipis, ataupun pakai baju gitu-gitulah, baju nak tidur, duduk dalam selimut, tak baju pun ada. Demikianlah kehidupan manusia secara alam realiti. Allah Subhanahu Wa Taala jelas kepada kita secara terus 3 waktu. Maknanya ta'yinul istizan, mesti kita minta izin ni siapa? Orang-orang kanak-kanak yang bebas masuk dalam rumah ni, iaitulah kanak-kanak yang tak pandai lagi tentang aurat-aurat wanita ni. Kan? Dia pun tak malu lagi, dia pun boleh pergi masuk. Maka Allah tetapkan di sini 3 waktu. Sebab apa? Kenapa 3 waktu ini? Di antaranya waktu khalwah,
waktu suami isteri bersunyi-sunyian, berkhalwat di situ. Khalwat ni, khalwat suami isteri tak ada masalah. Bukan khalwat yang ditangkap oleh pencegah maksiat. Itu khalwat haram nama dia. Sebab yang kedua, biasanya waktu kita nak tidur ni atau bangun dari tidur, waktu at-ta'arri minas siyab, orang buka pakaian. Iaitulah waktu tidur. Biasanya mereka ni tidur, ada yang tak baju, duduk di bawah selimut, tak ada baju lah, macam-macam. Maka Allah namakan di sini, salasu auratil lakum. Tengok. Ini dia panggil nyata sebab, larangan bersebab. Dalam bahasa ulama usul, ayat ini dibahas panjang dalam masalah illah. Maknanya Allah nyatakan satu perkara dengan sebab dia. Jangan masuk dalam rumah ni 3 waktu. Anak-anak, kanak-kanak, khadam-khadam jangan masuk dalam bilik orang 3 waktu. Sebab apa? Allah kata salasu auratil lakum. Salasu auratil lakum. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya. Terdedah aurat kamu padanya. Jadi 3 waktu ini yahsul fihi zuhurun lil aurat. Maka orang mendedahkan aurat pada waktu itu janganlah masuk-masuk. Jangan bagi mudah-mudah, kena minta izin dulu. Mana kalau kita nak masuk, nak ambil apa-apa barang ke, nak hantar barang ke, minta izin. Ketuk pintu dulu. Assalamualaikum. Kalau mak dia nak bagi masuk, dia ready lah dengan pakaian yang sesuai. Ayah dia ke, apa cara pun, maknanya kita kena ada buat persiapan. Jangan diterjah masuk. Orang panggil rempuh masuk begitu, jangan. Itu tidak diajar oleh Islam. Ini dia panggil hukum dinyatakan sebab. Sebab 3 waktu ini salasu auratil lakum. 3 waktu ini waktu pendedahan aurat berlaku di orang dalam rumah itu. Bahasa kita dia panggil nyatakan sebab, nyatakan illah, hukum. Macam hukum yang lepas tentang adab istizan. Adab istizan, adab nak minta izin masuk rumah orang. Nabi SAW telah jelaskan, innama ju'ila istizan min ajlil basar. Dijadikan syariat minta izin nak masuk rumah orang ni kenapa? Min ajlil basar, kerana mata tu duk tengok orang, tengok sana, maka kita kena minta izin. Takut mata tertengok aurat orang. Takut mata tertengok perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita tengok dalam rumah orang. Maka kita kena pejamkan mata, jangan masuk orang panggil tanpa izin. Jangan masuk tanpa izin. 3 aurat maknanya 3 waktu ini waktu aurat, waktu mendedahkan aurat. Kita pergi kepada selepas daripada 3 waktu ni apa hukum? Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Kamu, kita lah kan, tuan rumah. Dan mereka, ahli-ahli rumah, tidaklah bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut. 3 masa tu bebas sikit lah. Contohnya pintu dah terbuka, anak nak masuk ya. Mak dia pun ready dah. Ayah dia dalam tubuh pun sudah ready dengan pakaian-pakaian yang sopan dan tidak ada perlakuan insiden-insiden yang tidak sepatutnya ditengok oleh anak-anak, oleh pembantu kita. Jangan bagi dia orang tengok. Kenapa mereka ni bebas masuk? Ini para pelajar sekali lagi dinyatakan sebab. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Kerana mereka, anak-anak dengan pembantu itu, orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu. Dia dah pergi mari dalam rumah. Dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain.
Jadi orang dalam rumah kita dia pergi mari, dia panggil tawafuna alaikum, pergi mari dalam rumah. Maknanya keluar masuk tu biasa. Jadi kalau tidak setiap kali nak keluar masuk susah dia. Kalau rumah besar lain lah cerita, kan rumah kecil-kecil susah juga. Maka kita pun kalau tak ada kepentingan apa-apa, buka je pintu tu. Boleh je orang lalu tengok nak tanya apa benda. Masya Allah. Jadi pembantu kita, anak-anak kita keluar masuk dalam rumah dengan macam-macam ya taraddadun, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran pada mereka ketika itu. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Allah Ta'ala jelas kepada kita, hai orang mukmin, hukum istizan, hukum minta izin, bayanan taman wadihan, dengan penjelasan yang jelas dan nyata. Jadi etika ini sudah jelas dan nyata. Demikianlah Allah Ta'ala nyatakan semua ayat-ayat Al-Quran dan syariat Islam itu sudah jelas kepada kita. Jadi jangan kita rasa dah kita tahu dah benda itu sudah berlaku. Allah Ta'ala beri kelonggaran. Sebab apa diberi kelonggaran? Kerana tawafuna alaikum. Mereka ini taraddadu. Maknanya keluar masuk, pergi mari dalam rumah kita. Maka ada kelonggarannya di situ. Jadi dia boleh masuklah. Pagi, petang. Tak perlulah. Cuma tak boleh masuk dalam bilik kita je. Nak masuk rumah, takkanlah anak kita setiap kali masuk rumah, tekan lonceng, mak nak masuk. Lah. Pembantu begitu dia keluar, nak ambil barang-barang, nak masuk balik, tekan lonceng minta izin. Jadi tak perlu. Dia keluar masuk dalam rumah. Tetapi yang kena minta izin tadi di tempat yang tertentu. Hukum ini satu lagi hadis Nabi SAW tentang tawafun. Kan Nabi sebut tentang kucing. Kucing ini tidak najis. Tidak najis body dia tu lah. Bukan soal makan, soal dia tu. Body dia tu najis ke tidak? Nabi kata, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing ni di antara binatang yang keluar masuk dalam rumah kamu, maka tidak dianggap najis. Kecuali memang dia bawa najis sungguh, itu cerita lain. Maknanya hukum tawafat ni, makna tawafun, makna yang sentiasa keluar masuk, ada kelonggarannya dalam syariat Islam. Wallahu alimun hakim. Dan ingatlah Allah amat mengetahui, lagi amat bijaksana. Allah yang menetapkan hukum ini sangat mengetahui, sangat bijaksana tentang keperluan hamba-hamba dia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan juga berkeluarga. Tengok nota di bawah. 1139, dalam 3 masa yang tersebut, semasa bangun waktu pagi, semasa berehat tengah hari, dan semasa tidur waktu malam, biasanya penduduk sesebuah rumah atau sebuah bilik tidak memakai pakaian yang cukup untuk menutup aurat. Oleh itu, tidak seharusnya sesiapa dari kaum kerabat atau hamba sahaya, anak-anak atau orang gaji menerpa masuk sebelum meminta izin. Jelas. Maknanya ayat ni sudah jelas kepada kita tentang adabul istizan, adab minta izin. Baik para pelajar sekalian, tadi kanak-kanak yang belum balik. Mana kanak-kanak yang belum faham tentang aurat-aurat ni lah, dia tengok biasa ya. Jadi kalau kanak-kanak belum balik tapi dia sudah tahu beraurat, lah kita kena cegah juga budak ni. Bahaya. Terutama sekali zaman kita hari ni, zaman langit terbuka. Zaman langit terbuka, semua terbuka belaka. Kita kata biar langit terbuka, aurat kita jangan dibuka kan. Susah kita sekarang ni dalam aurat ni. Sukar untuk kita. Saya tak pasti sama ada para muslimat kita ni tak faham hukum atau buat-buat tak faham. Tuan-tuan dan puan-puan nampak yang mana satu? Mereka memang tak faham ke tutup aurat ni wajib, ataupun lebih kepada buat-buat tak faham? Ya? Saya rasa lebih kepada buat tak faham ya. Dia tahu tutup aurat tu wajib. Tapi apa boleh buat, anak orang Islam ke yang duduk di bandar ke, duduk di bandar ke, duduk di kampung,
Nampaknya budaya ni satu je. Zaman aulamah ni, zaman globalisasi ni, dia menjadi macam satu qaryah ya. Global. Dulu kita sibukkan dengan globalisasi. Bahasa Arab kata aulamah globalisasi ni. Kita kata apa? Dunia tanpa sempadan. Dunia globalisasi. Sekarang ni pula dia panggil apa sasi pula sehari dua ni. Injek-injek ni kan. Vaksinisasi. Sasi belaka buat kita ni. Baiklah. Jadi orang terlupa globalisasi, duduk sibuk dengan vaksinisasi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, insya-Allah. Jadi globalisasi, bila dunia tanpa sempadan, sekarang ni tak ada beza. Orang duduk di bandar, duduk di pendalaman dalam hutan, pakainya dia sama orang duduk di Los Angeles, duduk di Tokyo, duduk di Shanghai. Supaya. Maknanya benda tu boleh tengok. Inilah pakaian ahli-ahli dunia yang kalau mereka tak taubat, pakaian ahli neraka sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingatlah. Kan Nabi sebut dalam hadis, dia kata al-kasiyatul ariyat. Pakaian perempuan yang berpakaian tapi seperti telanjang. Berpakaian tapi macam telanjang. Yang tak cukup saiz ke, tak cukup benang ke, cari sana sini, itu dia panggil pakaian yang berpakaian seperti telanjang. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Itu silah dalam hadis Nabi SAW. Dia kata, simfan. Dua penyakit umat aku ni yang aku tak tengok. Mana zaman Nabi tak tengok dah. Iaitu satu penguasa zalim yang duk pukul orang. Sebab yang berkuasa pada zaman Nabi SAW. Nabi tak pukul orang. Cuma dijatuhkan hukuman hudud bagi orang yang bersalah. Itu je. Yang kedua, dua perbuatan ahli neraka yang aku tak tengok ni. Yang kedua, Nabi kata nisaun kasiyatun ariyat. Kita baca hadis-hadis ni. Tuan-tuan suka dengan hadis kan? Lebih-lebih lagi kalau hadis itu hadis yang sudah jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Allahu Akbar. Apa maksud dia? Nisaun kasiyatun ariyat. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi macam telanjang. Artinya tak cukup. Tak cukup dia punya apa ni? Saiz baju, ketat. Cari sana sini. Ma'ilat mumilat, yang berjalan berlenggang-lenggang, nak cari perhatian laki-laki. Kan? Kepala dia pula macam bonggol unta, dia punya sanggur rambut tu tinggi. Ada setengah orang ni rambut tak ada, tapi letak sanggur plastik ke apa benda nak suruh nampak dia tu tinggi. Ini semua perbuatan-perbuatan yang cukup berbahaya. Para pelajar sekalian, Nabi kata, la yadkhulnal jannah. Orang macam ni perangai dia tak akan masuk syurga. Wala yajidna rihaha, dan dia tak akan dapat cium bau syurga. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluar oleh At-Tabarani dan lain-lain. Kata di para ulama sahih, insya-Allah. Baiklah. Kita pergi kepada ayat kita dulu. Banyak lagi ni tak habis ni. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah balik. Tadi kanak-kanak dalam rumah kita keluar masuk bebas kan. Bila dia sudah balik, bertukarlah hukum. Kalau kita panggil apa kita? Abang ke, adik ke, alung ke? Angah ke? Angah, alung dah besar sekarang ni. Tak boleh lagi lah bebas-bebas masuk. Kena minta izin dulu. Kena minta izin. Minta izin nak masuk. Kena ajar lah. Ini dia panggil ajar ta'dibul aulad. Ajar anak-anak. Ajar etika kanak-kanak. Jangan rempuh masuk. Sama jugalah. Kan? Adik-beradik pun kalau nak masuk bilik contohnya. Kita ni ada adik-adik perempuan.
nak masuk bilik dia, kena ketuk pintu. Jangan masuk gitu je. Ni ada setengah je lah. Kalau rumah kecil, kita kata kena hati-hatilah penjagaan. Rumah besar pun jangan. Kadang-kadang abang-abang ni relate yang masuk dengan tualanya, masuk dalam bilik adik perempuan. Sebab dalam bilik adik dia tu ada alat pemanah air ke nak masuk. Jangan. Jangan apa ni, jangan begitu cara. Maka kita ada adab yang tersendiri. Maka apabila kanak-kanak yang kamu jaga tadi sudah besar. Yalah, dunia ni setiap hari berubah. Kan, setiap hari umur dia meningkat, setiap tahun dia punya meningkat. Bila kanak-kanak sudah jadi balik, maka Allah kata apa? Falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim. Maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara orang-orang yang telah cukup umur yang tersebut dahulu meminta izin. Mudah besar sekarang ni sudah tukar, jangan jadi lagi anak manja mari duduk kepik bawah panggil bawah ketiak mak. Lah, kita kena ada etika. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukumnya. Hukum apa? Hukum kanak-kanak minta izin. Apabila mereka sudah balik, demikianlah Allah Ta'ala jelaskan semua hukum-hukum syarak, hukum Islam ini sangat jelas kepada kamu. Tengok, 2 kali Allah ulang. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Dalam ayat ini, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Tengok. Allah Ta'ala jelas kepada kita hukum-hukum. Wallahu alimun hakim. Dua sama. Ayat 58, 59. Wallahu alimun hakim. Kadzalika yubayyinallahu lakum. Yang atas tu al-ayat. Yang kedua ni ayatihi. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah Allah amat mengetahui, lagi amat bijaksana apa yang sesuai dengan kedudukan manusia. Ma yuslihu ibadah. Apa yang memberi maslahat kebaikan kepada hamba dia. Hakimun fi tadbirihim. Allah Ta'ala ni bijaksana di dalam pentadbiran dia. Allah Ta'ala bijaksana di dalam pentadbirannya. Maknanya mu jangan pertikailah hukum Allah. Allah perkenalkan, aku alimun hakim. Aku tahu, aku bijak. Kalau kamu tak faham undang-undang syariat, pergi belajar. Bukan condemn undang-undang syariat. Apa ni, Quran tu ajar benda macam ni. Ini hak kebebasan, hak. Kita kata hak biar adalah hak. Jangan kita ambil semua kita nak jadi hak belaka. Sekarang ni di atas nama hak asasi. Manusia bebas buat maksiat, buat mungkar, kita kata la. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah ke ayat yang kelima, ayat 60, iaitulah hukum wanita-wanita, nenek-nenek, opah-opah yang sudah tua. Ini hukum kita ni, ayat 60. Maknanya ayat-ayat yang lepas telah mengajar kepada kita adab kemasyarakatan. Wanita-wanita kena tutup aurat, tidak menzahirkan perhiasan-perhiasan, kecuali kepada cik abang dia, suami dia, ataupun mahram dia yang boleh dia tengok sebahagian daripadanya. Maka ayat itu umum kepada semua. Wanita-wanita yang muda, yang comel, yang lawa, yang tua, yang keriput, semua masuk. Maka dalam ayat ini Allah istisnakan, kecualikan al-ajaiz al-kabirati fis sin. Adapun nenek-nenek, opah-opah yang sudah tua, yang sudah kecuk dah kata orang, minta maaf lah, nenek opah yang ada depan kita ni. Orang bergurau, dia kata nenek ni tua setara mana Ustaz nak hukum kita ni. Dia kata tua dia tu kalau senyum dengan tangis sama je. Ni payah kita nak ambil skill. Nak kata nak hak umur sukar. Kita tengok ayat dulu kemudian kita ulas kan. Jadi orang tua yang senyum dengan menangis lebih kurang. Nenek senyum. Cucu cakap, opah nangis.
Mana aku menangis, aku senyum. Tukar senyum dengan tangis tu. Itu dia panggil Al-Qawaid. Ayat 60. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا. Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus haid. Menopause dah dia ni. Tak boleh beranak lagi. Tak ada dah minat-minat nak bersuami, nak cari tok lelaki, sudah tidak ada. Maka orang yang tua macam ni, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi. Tak dah, aku tak mahu dah. Malu ke cucu? Kan? Malu ke cucu, malu ke cicit, ciak, malu dah. Hai. Apa hukum dia? Tengok Allah kata apa? فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. Dalam pada itu, dengan tidak bertujuan. Baik. Orang perempuan yang sudah tua, yang tak ada harapan lagi nak kahwin, maka tidak ada salahnya mereka meninggalkan pakaian luarnya. Pakaian luarnya. Dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka. Apa dia, macam mana pakaian luar ni, apa cerita? Tengok perbahasan ulama tafsir dulu. An-nisa'ul ajaiz, wanita-wanita tua, yang pertama la yahidna, sudah tak ada haid, menopause. Wala yalidna, memang tak boleh dah nak melahirkan anak, tak ada dah. Wala yatma'na fi zawaj, mereka langsung tak mikir nak kahwin. Likibari, kerana tua sudah tua. Cuma tua ni setakat mana? Setakat ini, anak duk perhati tengok, sukar. Kalau kita nak tahdid umur, orang yang berumur 60 kita kata. Ada je nenek 60 kahwin. Saya tak usah tahu lah, saya ni jaga orang tua-tua kat pondok ni. Kan? Kebetulan pakcik ni duduk pondok, mati bini dia. Boleh kahwin juga. Isteri dia bukannya tua. Isteri dia baru 40 lebih umur. Orang tanya berapa, makcik nak kahwin ni, nak nikah lagi ni, berapa umur? Dia kata 40 lebih baru ustaz. Kita ngamak ke 40 lebih, boleh lagi. Dah 40 lebih ni, rupanya berapa tahun lebih? Dia kata lebih kurang 30 tahun je lebih. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, 40 umur lebih sikit 30 tahun. 70 dah makcik ni. Nikah lagi. Sukar. Jadi kita nak kata had tahdid umur sukar. Itu untuk wanita tu, kalau laki-laki jangan main. Umur 70 bawa baby, jangan tanya cucu. Kalau orang Arab lah, jangan tanya cucu. Kata ni yang keberapa? Tanya. Dia kata ni anak aku yang ke-27. Masya Allah, tabarakallah. Itu tu Arab punya pasal. Boleh ibu muda, jalan lagi dia. Tapi yang tua ni, yang perempuan tua ni, setakat mana tua? Saya duk baca dalam kitab tafsir ni, dia kata tua ni, yang pertama tak ada haid. Sudah putus haid. Yang kedua, tak boleh anak lagi. Yang ketiga, dia kata, li'adami raghbatihinna. Orang tua, nenek ni memang tak ada semangat lagi dah nak kahwin. Kalau orang mari minta dia pun, dia kata macam nak muntah aku ni. Orang minta aku lagi. Wah, jadi macam itulah kita kata. Jadi sukarlah. Ada orang yang tua-tua tapi kahwin lagi. Maka kita mengatakan, baiklah, kita letaklah al-qawaidu minan nisa', mana wanita tua, wanita yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk kahwin, maka Allah Ta'ala bagi kelonggaran kepada dia untuk apa? An la isma alaihin an yatrukna lubsa thiyaba zahirah. Maka tidak salah bagi mereka buka pakaian yang zahir, yang luar. Kal jilbab, seperti jilbab. Apa dia jilbab ni tuan-tuan, puan-puan? Dia kata jilbab ni
pakaian luar. Macam kita tengok orang-orang Arab ni kan. Dia pakai baju kat dalam, kemudian dia pakai abayah di luar tu. Baju hitam dia tu. Jadi kalau dia sudah tua, kalau tak pakai baju hitam ni pun boleh lah. Ni ada juga orang tafsir, dia ambil ayat, boleh buka belakang. Tak tutup aurat, tak tutup kepala pun tak apa dah. Pakai dia duduk berkembang gantung, kata orang berkembang gantung. Berkembang gantung ni apa dia? Tak pakai baju dah dia ni. Pakai kain ke ikat dia ni, duduk jemur kain, duduk di jemuran, di jemur kain, bebas luar rumah lah. Kita kata bukan itu. Maksud dianya, iaitu ayat ini biasanya pakaian luar. Baik. Ada yang mengatakan, Imam Mawardi kata, Al-Mawardi dalam tafsir dia, An-Nukat, ahaduha jilbabuha wahwa rida'ul ladzi fawqa khimariha. Maknanya pakaiannya luar. Maknanya orang Arab ni kalau dia pakai baju, dia letak abayah dia, baju hitam tu, letak atas, sangkut di dahi ni sampai ke bawah. Jadi 2 lapis lah dia pakai. Maka kita kata boleh buka yang kedua tu. Bukan makna tak ada tudung. Jangan pula mari tak tudung pula ni kan. Ada ulama mengatakan khimaruha waridauha, kain yang dia selimut atas ni. Itu pun ada pandangan. Tapi yang zahirnya iaitu al-murad yang jelasnya as-siyabuz zahirah fawqa siyabis satirah. Pakaian yang zahir yang ditutup atas pakaian yang biasa, pakaian sudah tutup aurat. Bagi makcik-makcik di Malaysia ni, satu pakaiannya dia, kalau pakai baju kurung, jubah, tak ada jilbab. Maka kita kata, jangan duk buka-buka lagi lah yang sudah ada tu. Kalau buka lagi, sudah terbuka lah dia. Baiklah para pelajar sekalian, itu yang dimaksudkan. Ada jugalah orang salah ambil ayat ni, dia kata boleh buka dah. Tak apa dah, kalau perempuan tua tak bertudung dah. Kan? Pakai scarf. Dia panggil scarf ke? Yang kecil, sangkut di tengkuk tu. Ikat, kita kata masih lagi kena ada tudung. Cuma tak perlu pakaian luar yang atas. Tapi dengan syarat. Ghaira mutabarrijatin bizinah. Dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka. Jangan pakaian perhiasan dia panggil. Dengan macam-macam perhiasannya kan, gelang-gelang besar pun bukan itu cara dia. Baik. Aila isma, tidak ada dosa kalau mereka tidak menzahirkan perhiasan-perhiasan yang wajib disembunyikan. Namun begitu, tengok dalam kitab Qurtubi kata ghaira mutabarrijat, bukan berhias. Ay ghaira muzhiratin, bukan menzahirkan perhiasan supaya orang tengok dia. Itu tak boleh. Maknanya kalau orang tua setara ni pun tak boleh lagi zahirkan perhiasan, puan-puan, cekmek-cekmek yang ada ni, yang muda-muda lagi ni, lagilah tak boleh zahirkan perhiasan. Ni kita ni tidak. Kan? Kalau beli gelang baru, asyik duk garu kepala ya. Kejap-kejap menggaru, garu yang tak gatal. Sebab apa? Nak angkat lengan, nak tunjuk gelang besar. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ini ada seorang, waktu anak budak-budak tu selalu dengar makcik-makcik kita ni, dia kata, oi dia tu, dia mengumpat sama dia, kita masa tu budak lagi. Kalau sekarang ni, mengumpat saya marah lah kan. Dia kata, dia ni kalau pergi rumah dia ni, dia sebutlah orang dia tu, asyik duk garu ya. Kita tahu dia tak gatal pun. Cuma kalau dia asyik duk menggaru tu, kita kena tengok lengan dia tu. Rupanya, dia nak tayang ada gelang baru. Masya Allah, tabarakallah. Harap-harap makcik-makcik tu bertaubatlah belum dia mati. Dia mengumpat sama dia. Baik. Allah sebut apa? Wa an yasta'fifna khairul lahunna. Namun, dalam pada itu, perbuatan mereka menjaga kehormatannya dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Kekal dengan hijab, dengan jilbab itu lebih baik. Sebab lebih aman. Tak ada duk mikir panjang, duk tengok talabul afah maknanya jaga baikkan diri. Baik, kita tutup ayat ini. Wallahu sami'un alim. Dan ingatlah Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah amat mendengar
lagi amat mengetahui. Wallahu sami', Allah mendengar semua jenis suara. Mengetahui semua perbuatan yang zahir dengan yang batin. Maqasid, niat dalam hati Allah Ta'ala tahu. Yang kita zahir pun Allah tahu. Falyahzarna, makalah wanita-wanita menjaga diri daripada mengeluarkan perkataan, perbuatan dan niat yang tak baik. Kenapa? Sebab Allah akan balas semua yang berlaku itu. Allah Ta'ala akan balas semua perkara yang dia buat. Baiklah. Tamatlah ayat kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan masuk pada laisa alal a'ma harajun. Undang-undang lain pula. Undang-undang orang yang tak nampak mata. Orang yang cacat. Bagaimana nak masuk dalam rumah kita? InsyaAllah kita sambung dalam sidang akan datang. Baik. Sebagai penutup kepada ayat kita ni, beberapa faedah, dia panggil al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkum. Hei orang beriman, hendaklah minta izin. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang mukminin dan hukum kepada semua. Sebab apa? Sebab tanggungjawab kita, orang Islam, bertanggungjawab kepada semua. Semua siapa? Kanak-kanak dia tak berdosa. Kanak-kanak tidak berdosa. Namun, ini ibu bapa ambil perhatian. Kata di para ulama, wa anna hadha as-saghir, kanak-kanak baby, budak-budak ni, iza khalafa, kalau mereka menyalahi peraturan syarak, langgar SOP, fa inna ismahu ala man lam yakum biwajibit tarbiyati wat ta'dib. Ini jadi masalah kita. Dia tak berdosa sebab dia kecil. Tetapi dosa naik ke atas kepala penjaga dia, wali dia, pendidik dia. Kenapa kamu tak jaga anak-anak kamu? Maka dalam ayat ini as-sayyidu wa waliyus saghir, penghulu-penghulu waktu ada hamba dululah. Ataupun majikan-majikan zaman kita gini yang tak jaga bibik-bibik dekat rumah, tak jaga aurat. Dan juga penjaga kanak-kanak mukhataban. Dua ini ditujukan ayat ini kepada mereka supaya mengajar adab kepada anak-anak, orang-orang di bawah jagaan kita dengan adab. Maka di sinilah Allah Ta'ala sebut khitab kepada ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, mana mu bertanggungjawab dengan orang bawah kamu. Mana tidak akan terjadi, tak akan terjaga syariat ini kecuali illa bit-ta'lim wa ta'dib. Kita kena ajar dan kita kena didik anak-anak supaya jadi baik. Kita kata insya-Allah. Yang kedua, kanak-kanak tak berdosa. Tetapi yang berdosa siapa? Yang berdosanya wali, ibu bapa dia tu berdosa. Hari ni kita tengok ada dua dimensi hidup manusia ni. Ada orang yang dia jaga anak dia kecil-kecil lagi. Pakai tu yang berbuat anak-anak kecil nak keluar rumah dia pakaikan telekong, pakai walaupun kecil tapi nampak solid, nampak comel, cute kata orang sekarang, kan? Ada orang budak-budak ni kecil, biarkanlah nanti dia besar dia pakai. Tuan-tuan ibu bapa kena ingat. Allah bisa tegal biasa ke apa dia. Kan? Maknanya kalau sudah biasa macam tu pakaian dia, nanti dia besar dia pakai macam tu, besar akhir kali gitulah pakaiannya sampai ke tua. Sebab dia dah terbiasa macam tu. Jadi kita ajar awal-awal lagi. Nak keluar rumah kita didik anak-anak kita berpakaian yang baik. Yang ketiga, dalil menjaga aurat ni setiap masa. Setiap masa. Sebab itu bila waktu kita nak rehat, tidak dibenarkan mereka tengok aurat kita, maka diajarnya Allah SWT ajarnya kepada kita, salasu auratin lakum, ada 3 waktu aurat. Ulama dia ambil istimbat ayat ini bahawa tutup aurat itu mesti jaga sentiasa, ditutup sentiasa. Cuma waktu kita nak dedahkan aurat dalam bilik kita, maka kita ada waktu privasi, waktu tersendiri, maka kita kena tutup pintu. Siapa nak masuk kena minta izin, nak masuk kena minta izin. Yang keempat, tengok dalam ayat ini Tuhan kata salasu auratil lakum.
Para ulama tadabbur, dia pandang jauh tuan-tuan. Dia pandang jauh. Dia kata fihi, ayat ini mengajar kepada al-wa'iz, para pendakwah, wal muallim, guru-guru. Ia nak bercakap tentang hukum, masalah-masalah syarak, masalah fiqh, an yaqrina bil hukmi, kita nyatakan hukum dan kita nyatakan sebab. Nyata hukum, dalil, sebab. Barulah mantap. Tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut hukum. Kanak-kanak, budak-budak ni jangan masuk waktu ni. Bila ke waktu dia? 3 waktu. Akhir Allah kata apa? Salasu auratil lakum. Sebab kami tak benar kamu masuk ini. Kerana 3 waktu ini orang duduk dalam rumah, bersendirian dalam rumah, maka ada aurat yang tidak dijaga pada waktu itu. Itu dia maknanya ada para pendakwah, bila kita ajar orang, tak boleh kembarkan dengan dalil. Dalil dia, Nabi SAW sebut gini. Kalau tak ada dalil, nyatakan ta'lil. Pelajar-pelajar kita ni dah biasa dengan istilah-istilah fiqh ni. Kalau tak ada dalil khusus, di sana ada ta'lil. Ta'lil maknanya ada sebab-sebab yang logik yang kita boleh terima. Ataupun hikmah yang kita boleh pakai. Kenapa? Kenapa? Itu isu kenapa ni menarik sungguh-sungguh tuan-tuan. Saya dah banyak kali dah kempen. Bukan kempen kerana saya nak jual buku. Tidak. Nak kempen, nak bagi ilmu pada tuan-tuan. Cari dalam buku Keindahan Islam ini, insya-Allah banyak menjawab kenapa Islam mengharamkan zina. Perhiasan dipertontonkan kepada orang. Kenapa diharamkan pergaulan bebas? Kenapa Masya Allah. Kenapa? Ada sebahagian jawapannya dalam kitab kita ini. Nama dia Mahasinul Islam. Nama dia Keindahan Islam. Ini penting para pendakwah. Jangan pula bila orang tanya, kenapa, apa dalil gini? Engkau mana tahu dalil-dalil? Telah mencerita kepada kami mamak tu dengan ini. Dia ambil sanak penjual di tanah yang kampung dia. Sebab nak mempermain-mainkan orang tanya dalil. Orang tanya taklil. Kalau kita tak tahu, cakap ya wallahu alam. Saya baca dalam buku ni, jumpa, saya jawab. Tapi sebab tak tahu. Kalau kita tahu, nyatakan. Kalau kita tak tahu, wallahu alam, tak perlu kita perli, tak perlu kita condemn, tak perlu kita kata macam-macam kepada pelajar-pelajar yang nak belajar, nak mengetahui dalil, sandaran yang kita buat. Sebab apa? Masyarakat ni bukan semuanya tak reti. Bukan semuanya orang panggil, cuma mereka tidak mendalami secara seperti yang tuan belajar. Tuan belajar. Jadi oleh kerana kita belajar lebih, kita nyatakan kepada masyarakat kita. Kita kata Alhamdulillah. Maka para pelajar sekalian, dalam waktu kita ni ada satu tambahan lagi. Kita biasalah waktu nak tidur malam, tahu kan. Waktu selepas salat Isya pun kita nak tidur. Tapi waktu qailulah itu tidak menjadi budaya dalam masyarakat kita. Waktu qailulah, waktu yang ketiga tengah hari itu, min qabli salatil wahina tad'una thiyabakum min az-zahirah. Itu waktu yang ketiga tengah hari itu. Kadang-kadang kita tak ambil berat di situ. Maka kita kena ambil, kalau boleh kita tidur sekejap, dia panggil nap, tidur seketika, untuk nak menguatkan kita boleh bangun malam. Kita kata insya-Allah. Cuma zaman kita hari ni tak ada nap apa dah, tidur tengah hari, malam tidur juga. Allahu akbar. Yang terakhir, ayat yang Tuhan kata laisa alaikum wala alaihim junahun. Tidak ada dosa ke atas kamu dan ke atas mereka. Ulama tanya di sini. Iskal. Dia kata ada problem sini. Mafhum daripada ayat ini, kanak-kanak berdosa. Wa qad ulima annahu qad rufi'al qalam. Nah, dalam hadis yang sahih, Nabi sebut, rufi'al qalam. Diangkatnya pena, malaikat tak tulis dosa ke atas 3 orang. Orang tidur sehingga dia sedar, jaga. Orang gila sehingga dia siuman, kanak-kanak sehingga balik. Tapi dalam ini kata junah, dosa. Maka maksud di sini, para ulama mengatakan dosa di sini alal awliya, terkena ke atas wali, penjaga kanak-kanak, sebab kanak-kanak tak berdosa, yang berdosanya ibu bapa yang tak mendidik anak-anak. Kita kena tanggungjawab lah. Ibu bapa kena bertanggungjawab dengan anak-anak. Yang kedua, bukan maksud junah. Laisa alaikum junah di sini dengan makna dosa. Wa innamal muradu al-haraju wal masyaqqatu fil istizan.
La junaha. Tidak salah di sini bukan dosa, tapi maknanya tidak menyusahkan kamu. Waktu lain daripada waktu 3 tadi, boleh je anak masuk dalam bilik mak ayah. Boleh. Jadi mak ayah kena jaga sendiri. Dia panggil kendiri. Kita jaga kita. Kita tahulah waktu ini tidak waktu aurat. Kita pula pergi duduk buka aurat. Tidur terguling, tak pakai baju. Tak pakai seluar contohnya. Anak masuk, pintu terbuka. Lah. Maka yang salahnya bukan salah bukan salah ibu mengandung, tapi salah mak tak reti adab. Itu masalah kita. Baiklah para pelajar, jelaslah kepada kita. Dalam ayat laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna, junah di sini maknanya kalau berdosa ibu bapa yang tak mengajar anak, ataupun junah di sini dengan makna masyaqqah. Alhamdulillah. Kan tawafun alaikum maknanya kanak-kanak ni selalu pergi mari dalam rumah kita. Selalu pergi mari dalam rumah kita. Maka tadi saya sebut, termasuklah Nabi sebut minat tawafin, iaitu kucing-kucing itu masuk dalam rumah. Allahu Akbar. Kita kata yang terakhirlah, al-qawaidu minan nisa, makna orang perempuan-perempuan yang sudah tidak mahu lagi, tak ada lagi fitnah bagi dia, maka ketika itu bolehlah perempuan ini longgarkan sikit pakaian dia, tapi dengan syarat ghairu mutabarrijatin bizinah. Syaratnya bukan berhias-hias. Pakaian tak kemah ada, tapi biah pula besar-besar, kita mengatakan itu juga menjadi perhatian. Baiklah para pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, setakat itu dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kepada kita kepahaman yang baik. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Kita dengar, kita belajar, kita akan ambil, kita akan ikut semua kebajikan, semua perkara-perkara baik yang kita belajar, yang kita faham ini, insya-Allah. Kalau belajar saja tak faham buat apa, tak amal, apa yang kelebihan dia, kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.